A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri, nombor metrik 060308. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan ialah Isnad al-fa'lu ila ad-dhamair. Isnad al-fa'lu ila ad-dhamair. الضمير اسم معرفة يدل على المتكلم أو مخاطب أو غائب. Dhamir ialah lafaz ataupun kata nama yang menunjukkan makna orang yang berbicara, yakni ganti diri yang pertama, orang yang diajak berbicara, yakni ganti diri yang kedua, dan orang yang dibicarakan, iaitu ganti diri yang ketiga. Ad-dhamir wa anwa'uha, iaitu jenis-jenis dhamir terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah dhamir munfasil, yang kedua ialah dhamir muttasil, dan yang ketiga ialah dhamir mustatir. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan dua daripadanya. Yang pertama ialah dhamir munfasil. Dhamir munfasil ialah kata nama yang terpisah, terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama ialah mutakallim, mukhatab dan ghaib. Contoh kata nama mutakallim, yakni ganti diri yang pertama, ialah ana. Ana talibu. Contoh kata nama mukhatab, yakni ganti diri yang kedua, iaitu orang yang diajak berbicara, ialah anta talibu bagi lelaki dan anti at-talibatu bagi perempuan. Dan yang ketiga ialah al-ghaib, iaitu ganti diri yang ketiga yang membawa maksud orang yang dibicarakan, iaitu contohnya ialah huwa al-muallimu, dia seorang guru lelaki, dan hiya al-muallimatu, dia merupakan seorang guru perempuan. Begitu juga dengan yang lain-lain lagi, iaitu musanna dan juga jamak. Seterusnya ialah dhamir muttasil, iaitu kata nama yang bersambung dengan kalimah, juga terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah mutakallim, yang kedua ialah mukhatab, dan yang ketiga ialah ghaib. Contoh dhamir muttasil bagi mutakallim ana ialah baiti, iaitu maksudnya ialah rumah saya. Manakala contoh bagi mukhatab pula ialah anta, iaitu baituka bagi lelaki, dan untuk anti ialah baituki, rumah kamu. Seterusnya ialah ghaib bagi huwa, ialah baituhu, iaitu rumah dia untuk lelaki, dan hiya ialah baituha, rumah dia bagi perempuan. Begitu juga dengan dhamir bagi musanna dan jamak, turut bersambung antara kata namanya. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hazi bin Ahmad Aiman. Nombor metrik saya 061766. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tasriful fi'il madi wal mudhari'. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, sukalah saya ingin memberitahu bahawa dhamir ini terbahagi kepada tiga jenis, iaitu yang pertama al-mutakallim, yang kedua al-mukhatab, dan yang ketiga al-ghaib. Kita pergi kepada satu-satu jenis dhamir ini. Baiklah, kita pergi kepada al-mutakallim. Dhamir al-mutakallim ini kata ganti nama yang pertama, iaitu sesuai dengan apabila kita bercakap dengan membahasakan diri kita, seperti dalam bahasa Melayunya saya ataupun kami. Baiklah, kita tengok kepada petikan ini. Dhamir yang pertama ana. Ana ini apabila disandarkan kepada fi'il madi, fi'il tersebut akan berbunyi katabatu.
iaitu mempunyai huruf ta pada akhir perkataan fi'il tersebut. Dan apabila anak ini disandarkan kepada fi'il mudhari', ianya akan berbunyi aktubu, iaitu mempunyai huruf hamzah pada hadapan fi'il tersebut. Seterusnya kita pergi jenis domer yang kedua, iaitu al-mukhatab. Al-mukhatab ini adalah kata ganti nama yang kedua. Kata ganti nama ini digunakan apabila kita bercakap dengan seseorang yang berhadapan dengan kita. Disebabkan kita kekurangan masa, kita akan memilih salah satu daripada domer-domer ini, iaitu kita tengok kepada domer yang pertama, itu anta. Anta ini apabila disandarkan kepada fi'il madi, ianya akan berbunyi katabta. Dan apabila disandarkan pula pada fi'il mudhari', ianya akan berbunyi takatubu, iaitu mempunyai huruf ta pada permulaan fi'il tersebut. Seterusnya kita pergi kepada jenis domer yang ketiga, iaitu yang terakhir. Domer ini adalah kata ganti nama yang ketiga. Ianya digunakan apabila kita bercakap pada seseorang yang tiada di hadapan kita. Baiklah, kita pergi tengok salah satu daripada domer-domer ini, iaitu kita pilih domer yang kedua, iaitu huma. Apabila huma ini disandarkan kepada fi'il madi, ianya akan berbunyi kataba, iaitu mempunyai huruf alif pada akhir perkataan fi'il tersebut. Dan apabila disandarkan kepada fi'il mudhari', dia berbunyi yaktubani, mempunyai huruf ya pada awal perkataan dan akhir mempunyai huruf alif dan nun. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Qa'id Ahzab bin Fazul Halil, nombor matriks 0599948. Jadi insyaAllah pada hari ini saya ingin membentangkan Nahu, iaitu pada tajuk Fi'lul Amar. Tanpa membuang masa, kita akan terus kepada ta'riful fi'lul amar, iaitu ma dalla ala talab al-wuqu' al-fi'li min al-fa'il al-mukhatab bighair lamul amar, iaitu menunjukkan permintaan tindakan untuk dilakukan dari penerima tanpa lamul amar. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada alamatul i'rabul fi'lul amar, iaitu yang pertama ialah al-bina'u ala sukun, iaitu kata kerja perintah itu didatangkan pada sukun jika yang lain benar dan tidak ada yang terhubung dengannya. Contoh seperti duduk, jalasa, ianya ditunjukkan pada sukun sekiranya wanita itu secara langsung dihubungkan dengan perintah. Contoh ijlisna, duduklah kamu wahai perempuan, ramai. Okey, ini al-bina'u ala sukun biasanya berlaku kepada muannas, perempuan. Dan seterusnya yang kedua ialah al-bina'u ala hazfin nun, iaitu kata kerja yang terbentuk dengan menghazafkan nun pada ketika ianya bersambung dengan aliful musanna dan wawul jamaah dan ya'ul mukhatabah. Iaitu yang pertama, contohnya ijtahada, iaitu menghazafkan nun musanna pada hujungnya. Yang kedua ialah ijtahidu, iaitu menghazafkan juga nun pada hujung. Dan akhir sekali ijtahidi. Terusnya kita sambung pula pada slide yang kedua, iaitu tentang tasrif fi'l amar. Dia ada 6, iaitu if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, iaitu muzakkar dan muannas. Untuk penerangan dia, tasrif ini hanya digunakan untuk 3 huruf untuk pengetahuan semua, kerana apabila wazan 4, 5 dan 6 huruf ia mempunyai kaedah yang berlainan. Contoh kaedahnya, kita terus kepada kaedah yang adalah yang pertama yang membuat fi'il mudhari'. Contoh jalasa menjadi yajlisu. So thumma buang tanda mudhari', iaitu buang ya, jadi yajlisu, buang ya jadi jalasa. Jadi matikan baris akhir, jalasa jadi jalas. Thumma, namun matikan baris akhir, jadi syahidun, yushahidu, syahid, buang ya, syahid jadi syahid, Namun untuk wazan yang ke-6, untuk wazan 6 huruf, perlu tambah huruf alif di hadapan. Contoh istighfara, jadi istaghfir, tambah alif, istaghfir, di wazan 6 huruf. Tasrif fi'il amar ini mempunyai
merupakan tasrif yang paling sedikit berbanding fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tambahan pula fi'il amr ini merupakan kata suruhan. Ia digunakan untuk menyuruh orang yang berada di sekeliling kita. Kita beralih pula kepada slide yang ketiga, iaitu salasul mukhatab, iaitu muzakkar. Muzakkar bahagian ini hanya digunakan untuk lelaki saja, iaitu anta, antuma, antum. Iaitu yang pertama contoh anta ialah ijlis. Contohnya contoh ayat ijlis ya sadiqi. Beralih pula kepada slide yang terakhir, salasul mukhatabat, iaitu muannas. Bahagian ini digunakan untuk perempuan sahaja. Yang pertama anti, iaitu idhabi. Contoh ayat idhabi ilal madrasah ya ukhti. Macam tu contoh. Yang kedua ialah antuma, dua orang perempuan. Contoh dia idhaba. Idhaba. Misalnya contoh idhaba ila musalla Fatimah wa Zainab. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.